Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat diberikan peluang untuk berada dalam majlis pertama pada hari ini. Majlis yang kita mohon kepada Allah dengan penuh rasa kerendahan agar Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita peluang dan juga semangat serta keazaman untuk melalui satu perjalanan yang begitu panjang, iaitu perjalanan di dalam menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuatkan dengan penuh susah payah oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau yang begitu terkenal sehingga dianggap kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Itulah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dan satu lagi iaitu Sahih Al-Imam Muslim. InsyaAllah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merezekikan kepada kita kekuatan dan kesihatan untuk terus dapat mendalami satu kitab yang sangat penting untuk menjadi kitab yang dipelajari oleh kaum muslimin, iaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan mana tahu satu hari nanti Allah merezekikan pula kita untuk mendalami pula Sahih yang kedua, iaitu Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushayri Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhuma biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah hari ini adalah hari yang sangat gembira buat saya, kerana saya dengan keizinan daripada Allah memohon dan juga doa tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya memohon doa daripada tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, agar diberikan kekuatan untuk dapat mempelajari bersama-sama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah akan Sahih Al-Imam Al-Bukhari biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Moga-moga setiap hari kita adalah hari yang akan sentiasa kita teringat akan nafas-nafas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan pengarang kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, insan yang begitu agung, yang begitu ulung di dalam sejarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus, iaitulah Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah beliau dan beberapa perkara yang berkait dengan kehidupan beliau. Moga-moga semakin jatuh hati kita dan semakin cinta kita kepada beliau dan mencintai orang seperti beliau yang telah berkorban dengan penuh susah payah demi untuk memastikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang mengenali nabinya dan mempunyai rasa kecintaan yang begitu tinggi terhadap nabinya. Maka memperingati orang seperti ini adalah termasuk di antara syiar-syiar Islam dan termasuk di dalam mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencintai Allah dan Rasul membawa kita untuk mencintai segala yang berkait dengan Allah dan Rasul. Maka mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus bererti kita akan turut menyayangi dan mencintai segala yang berkait dengan diri baginda, termasuklah para sahabat, termasuklah para tabi'in, termasuklah ahli keluarga baginda Nabi, dan termasuklah para ulama yang telah bertukus lumus mahu menyebarkan sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan segala hukum hakam yang disampaikan oleh baginda. Antara mereka yang begitu penting yang telah menjadi insan yang menyambung salasilah ucapan dan perbuatan Nabi sehingga sampai kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad, adalah Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ini nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah
bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bernama Muhammad dan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sebab itu ingat Nabi Muhammad, kita akan teringat kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kerana baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bernama Muhammad dan baginda seorang rasul. Manakala ayah-ayah baginda, datuk nenek moyang baginda, tidak ada yang menjadi rasul kecuali Sayyiduna Nabiullah Ismail, yang ayahanda Nabi Ismail adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Muhammad adalah merupakan zuriat Nabi Ismail yang merupakan putera Nabi Allah Ibrahim. Maka Al-Imam Al-Bukhari juga mempunyai persamaan dari sudut nama ini, kerana beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim pula merupakan putera kepada seorang lelaki yang bernama Al-Mughirah, yang merupakan orang yang mula-mula memeluk agama Islam daripada jurai keturunan Al-Imam Al-Bukhari. Manakala ayah kepada Al-Mughirah yang bernama Bardizbah pula tidak beragama Islam, dan Al-Imam Al-Bukhari dipanggil sebagai Al-Bukhari yang bererti orang Bukhara, kerana memang beliau berasal daripada Bukhara, iaitu beliau direzekikan oleh Allah lahir pada hari Jumaat 13 Syawal 194 Hijriyah di Bukhara, yang pada hari ini terletak di Uzbekistan. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu mempunyai kecermatan yang begitu tinggi di dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyebut di dalam satu ucapan beliau yang begitu agung, beliau menyatakan, kharrajtu kitab as-sahih min zuhai 600,000 hadisin fi 16 sanatan wa ma wada'tu fihi hadisan illa ightasaltu wa sallaitu rak'atain. Saya telah mengeluarkan kitab Sahih Al-Bukhari ini ke alam nyata daripada kadar 600,000 hadis yang mengambil masa dalam tempoh 16 tahun. 16 tahun beliau telah menyaring hadis-hadis sahih, sehingga akhirnya usaha selama 16 tahun ini akhirnya telah membuahkan satu karya yang begitu besar dalam dunia Islam, iaitulah terhasilnya satu kitab yang dinamakan Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidak akan meletakkan di dalam Sahih Al-Bukhari satu hadis pun, melainkan saya akan mandi dan akan melaksanakan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ketertiban, kecermatan, dan begitu beliau mengagungkan kalam baginda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga setiap kali beliau mahu memilih satu hadis untuk dimasukkan dalam Sahih Al-Bukhari, beliau akan mandi terlebih dahulu dan akan melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu dalam memuliakan sabda Nabi dan memohon daripada Allah akan al-qabul serta at-taufiq. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah menyatakan bahawa Al-Imam Al-Bukhari telah bertemu dengan lebih 1000 orang para ulama demi untuk mengambil hadis yang tersemat di dada mereka. Dan subhanallah, Al-Imam Al-Bukhari juga memiliki kekuatan hafalan yang begitu hebat, sehingga dinyatakan bahawa apabila Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu melihat satu lembaran kertas sekali pandang sahaja, maka beliau sudah dapat menghafaz secara kuat akan apa yang tercatat di dalam lembaran tersebut. Beliau begitu dihormati oleh para ulama hadis. Bahkan Al-Imam Muslim yang merupakan murid kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu pernah menyatakan satu ucapan dalam menunjukkan kecintaan dan kemuliaan Al-Imam Al-Bukhari di mata Al-Imam Muslim. Kata Al-Imam Muslim kepada Al-Imam Al-Bukhari, da'ni uqabbilu rijlaika ya tabib al-hadithi fi ilalihi wa ya sayyid al-muhaddisin. Wahai guru, izinkan saya untuk mencium kedua belah kakimu. Wahai orang yang telah mengubati hadis daripada penyakit-penyakit dia. Dan wahai ketua bagi para ulama hadis. Al-Imam Ahmad sebagai contoh pernah menyatakan, ma akhrajat Khurasanu misla Muhammad ibn Ismail. Negeri Khurasan tidak pernah mengeluarkan daripada perut buminya, daripada kampungnya, seorang pun
yang seumpama Muhammad bin Ismail. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara murid utama Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Imam Muslim, antaranya lagi adalah Al-Imam Tirmizi, dan antaranya lagi adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan nama-nama ini adalah nama-nama besar yang merupakan murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari juga adalah seorang yang bukan sekadar alim dalam bidang hadis. Beliau juga sampai ke tahap seorang mujtahid, iaitu mempunyai kelayakan untuk terus menggali hukum daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Sahih Al-Bukhari berjaya dikumpulkan daripada 600,000 hadis, maka para ulama telah mengira hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Maka menurut cetakan Jam'iyah Al-Maknas Al-Islami, hadis yang ada di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari berjumlah 7,658 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merezekikan kita untuk mempelajari setiap satu hadis tersebut, dan marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Imam Al-Bukhari yang begitu berjasa kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Besok kita akan bertemu lagi di dalam majlis pembacaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.